Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ikhwan daripada SK Bladin. Saya akan melakukan sedikit perkongsian lah berkenaan tentang bagaimana cara untuk menukarkan Google Form kepada bentuk Microsoft Word ataupun kepada satu bentuk fail Microsoft Word. Sebagai contoh yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah bagaimana kita nak menukarkan RPH yang diisi daripada Google Form, kemudian dijanakan terus menjadi eRPH dalam bentuk Microsoft Word yang boleh kita edit dan kita boleh print lah untuk kita masukkan ke dalam folio RPH kita. Jadi untuk sebelum kita memulakan tutorial ini, terlebih dahulu kita kena, saya harap cikgu semua orang dapat bersedia dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah kena siapkan dulu Google Form dia. Saya rasa Google Form ni tak ada masalah besar sangat. Saya rasa semua cikgu boleh buat Google Form. Okey, kemudian lepas buat Google Form, lepas tu cikgu kena sediakan template RPH itu. Maksudnya macam mana cikgu nak RPH itu siap nanti selepas kita jana. Okay, itu dua perkara yang cikgu kena sediakanlah sebelum cikgu mulakan proses untuk menukarkan Google Form itu kepada template. Dua perkara ni kita kena sediakan dulu. Okey, bagaimana perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku nanti kita menggunakan satu fungsi add-on yang terdapat pada Google Sheet yang kita yang kita jana ataupun yang kita buat proses dia daripada Google Sheet daripada Google Form yang kita buat tadi. Okey, tanpa membuang masa saya terus kepada kaedah ataupun tutorial dia lah macam mana nak buat. Okey, sebelum tu saya nak settingkan share screen terlebih dahulu. Untuk pengetahuan semua, saya menggunakan Zoom untuk melakukan video sharing ini. Okey, seperti yang anda semua boleh lihat pada skrin, ini adalah paparan Google Drive. Google Drive di mana kita nak, ini adalah paparan Google Drive untuk kita punya tempat RPH itu nanti akan disimpan dan sebagainya. Okey, seperti yang saya maklum tadi, cikgu wujudkanlah fail di mana cikgu nak simpan RPH itu nanti. Okey, sebagai contoh di sini saya dah siapkan di sini satu fail yang bertajuk eRPH SK Bladin Demo. Saya buat fail ni khas lah untuk saya tunjukkan demo macam mana proses daripada awal hingga ke akhir untuk buat benda ni. Okey, so dalam fail saya ni, okey, saya buka. Saya dah letakkan saya punya Google Form di sini. Okey, Google Form ni saya dah siap. Okey, kita tengok contoh Google Form ni. Okey, ini adalah Google Form. Google Form ni biasa saja, dia ikut design cikgu macam mana lah. Google Form ni tidak mempengaruhi apa-apa sangat. Yang mempengaruhi dia punya kandungan lah. Okey, kandungan. Sebagai contoh ini Google Form. Terpulang kepada cikgu lah apa isi kandungan Google Form cikgu tu. Macam mana cikgu nak buat dia punya ni, apa isi kandungan dia dalam tu lah. Okay, terpulang kepada cikgu-cikgu. Tapi basically kita akan letak perkara-perkara yang perlu ada dalam sebuah RPH. Sebagai contoh, macam ni saya letak nama sebab nanti waktu ada tujuan nama ni nanti untuk kita ni lah. Okey, saya buat nama, lepas tu tarikh, lepas tu kelas, mata pelajaran, masa, tajuk, topik, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan dan sebagainya. Okey, ni semuanya lah memang ni. Okey, kemudian macam sekolah saya buat RPH, buat Google Form ni untuk RPH secara mingguan. Kenapa saya buat secara mingguan? Jadi mudah untuk cikgu-cikgu saya untuk mencari RPH mereka, untuk download RPH mereka bagi RPH yang tercicir. Tapi kita boleh setkan jugalah RPH nanti selepas cikgu isi, kita boleh setting terus RPH yang sudah siap terus di-emailkan ke email yang cikgu isi di sini. Ini ada bahagian email di sini.
Macam mana benda tu berlaku nanti saya akan ulas dengan lebih lanjut lah. Cuma first thing cikgu kena buat Google Form terlebih dahulu. Okay, Google Form saya dah ada. Okay, kedua, saya kata tadi cikgu kena sediakan template. Template ni macam mana kejadian APH itu bila dah siap nanti. Okay, di sini saya dah siapkan template. Okay, inilah rupa template dia dalam bentuk Microsoft Word. Okay, inilah bentuk template dia. Okay, berserta dengan minggu. Okay, apa kandungan yang terdapat pada template ini? Kandungan yang terdapat pada template ini, cikgu-cikgu kena tallykan dengan apa yang ada dalam Google Form cikgu. Apa yang ada dalam Google Form cikgu. Okey, jadi bila maklumat tu masuk nanti dia boleh masuk teruslah. Okey. Di situ dah okey ya. Google Form cikgu dah ada. Lepas tu cikgu punya template pun dah ada. Pastikan dia tally lah dengan apa yang ada dalam template ni dengan Google Form. Dia adalah benda yang sama. Okey, settle di situ. Kemudian, apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu kena upload template ini ke dalam folder yang ada Google Form ini tadi. Okey, kita upload Kita upload template itu tadi. Okey. Kita upload template itu tadi. Kat mana? Okey, ni template ni tadi saya simpan di sini. Okey, kita upload. Kita upload masuk ke dalam Google Drive. Okey, apa yang penting ialah Google Drive ni yang penting. Cikgu kena mahir menggunakan Google Drive lah. Okey, sekejap kita tunggu dulu. Proses upload ni. Okey. Okey. So, template ini sudah masuk di sini. Okey, dalam folder kita ni kita dah ada dua lah. Sebenarnya folder ni bergantung kepada cikgu macam mana cikgu nak buat folder. Tapi saya buat macam ni. Okey, so kita dah ada dua file di sini. So, seterusnya kita buka balik kita punya Google Form. Okey, dekat Google Form ni kita kena janakan dia punya spreadsheet terlebih dahulu. Spreadsheet ini adalah perkara penting. Ini adalah perkara penting untuk melakukan perkara ini. So, kita klik dekat create spreadsheet. Okay, kemudian create new spreadsheet. Okay, kita create lah macam biasa. Okay. Okay, kemudian spreadsheet itu sudah ada di sini. Okay, spreadsheet kita sudah siap lah. Okay, bila spreadsheet kita sudah siap, okay, kita tengok dekat mana spreadsheet itu berada. Dekat kita punya Google Form. Spreadsheet itu sudah wujud dekat kita punya folder tadi. Okay, so ini prosesnya kita dah siap di sini. Okay, proses yang seterusnya ialah pada template dalam ni, cikgu double klik, cikgu buka lah. Okay, cikgu double klik template ini, kita buka. Okay, kita buka. Okay, sebentar ya. Okay, so bila kita buka template ni tadi melalui Google Drive kita dapatlah bentuk template ni tadi, dah ada dalam ni. Okay, proses yang seterusnya adalah apa yang perlu kita buat, kita kena masukkan sesuatu, kita kena masukkan sesuatu kepada isi kandungan dia. Apa yang perlu kita masukkan ialah, okay, saya besarkan sedikit paparan dia supaya nampak jelas. Okey. Okey. Kita kena bandingkan isi dia. Okey, contohnya minggu di sini. Kita kena bandingkan template dengan kita punya spreadsheet tadi. Dua benda ni kita kena bandingkan. Okey. Contohnya pada bahagian di sini, bahagian minggu ni kita nak maklumat apa masuk. Okey.
Sebagai contoh, mesti kita nak maklumat ini masuk dalam itu kan, maklumat ini kan. So, caranya adalah kita copy tajuk dia, dan kita pastekan pada bahagian ini. Paste. Ctrl C. Ctrl C. Sekejap, kita copy lagi sekali. Kita copy dan kita masukkan dalam template ni. Okey, dah masuk dalam ni kan? Dia dah masuk dalam ni. Ataupun paling senang, kalau cikgu malas nak copy ke, cikgu boleh type macam biasa. Cikgu tengok ni, minggu, week. Tapi mesti type sebiji lah. Minggu, week. Type sama. Saya buang dia punya bold sekejap. Okey. Macam ni kan. Dan bukan itu sahaja. Lepas cikgu type ni, cikgu kena tambah simbol ini. Dua simbol ini di depan. Dua simbol ini. Dua simbol di depan. Dua simbol di belakang. Cikgu kena tambah dua simbol ini. Dua tanda macam ni lah. Saya tak tahu nama tanda ni, tapi cikgu tambah ni. Sama juga untuk maklumat lain. Contohnya untuk nama guru, dekat cikgu punya template, dekat cikgu punya spreadsheet, cikgu nak nama guru yang ini. So, teacher's name. Nama cikgu, maklumat yang ada pada kolom ini kan. So, cikgu copy, cikgu masuk di sini. Ctrl V. Dah ada di sini kan. Macam sama juga tadi proses dia. Cikgu tambah dua simbol di depan, tambah dua simbol di belakang. Cikgu lakukan untuk semua maklumat yang ada dalam template. Macam tarikh dan hari ni, cikgu ambil yang ini, tarikh dengan date, cikgu copy. Okey. Masukkan. Semuanya, jangan lupa tambah dua simbol ini. Itu dia punya inilah. Okey, lepas itu tadi kelas. Okey, kelas dekat yang sini. Okey, cikgu copy. Okey. Saya buat cepat-cepat sikit Okey. Kemudian mata pelajaran, cikgu ambil yang bahagian mata pelajaran lah. Dan untuk perkara ini terpulang sama ada cikgu nak gunakan semua maklumat yang ada di sini untuk masuk dalam template ataupun sebahagian saja, bergantung kepada cikgu. Macam saya tak gunakan semua. Ada maklumat yang saya tak gunakan. Okey, yang ni. Okey, seterusnya masa. Okey. Kita masuk, kemudian topik ataupun tajuk. Kita ambil sini, kita copy. Semua ni kita lakukan real time di dalam kita punya Google Drive. Okey, seterusnya objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran. Kita copy tajuk yang ada pada kita punya Google Spreadsheet ni Okey, kemudian kriteria kejayaan. Kita masukkan satu persatu. Bagi yang dah mahir benda ni mungkin tidak. Okey, mod PDPR ni. Okey, ada. Mod PDPR saya ada. So, kita copy. Bagi yang biasa dengan Google Spreadsheet ataupun Google Drive dan sebagainya, benda ni mungkin tidak akan begitu susah lah untuk proses inilah. Mungkin proses yang selepas ini nanti mungkin akan ada susah sikit lah. Tapi insyaAllah tak ada
tidak susah sangat. Okey, kemudian bahan bantu mengajar kita buat untuk semuanya yang kita nak, maklumat yang kita nak masuk dalam template. Itu pentingnya template ni kita tanda macam ni. Tanda yang dua tanda ni nanti dia akan membantu untuk proses pemindahan data daripada ni nantilah. Okey, so yang seterusnya adalah pentaksiran ataupun latihan. Okey, sikit lagi, tak banyak. Okey. Okey, kemudian aktiviti PDPR. Okey. Kita masukkan aktiviti PDPR. Dia okey. Okey. Ni okey, kemudian aktiviti tutorial. Dalam template. Okey, kita tulis ramai. Kemudian last sekali, penglibatan murid saya tak masukkan dalam APH saya. Jadi saya tak gunakan data penglibatan murid, tapi saya gunakan data refleksi. Okey, saya gunakan data refleksi. Okey, so selesai. So bila cikgu buat template ni tadi dalam Google Docs ni, dia automatic save lah. Kalau cikgu nak dia dah automatic save lah. So template cikgu dah siap. So inilah dia punya template. Cikgu dah masukkan dengan maklumat yang daripada Google Spreadsheet ni tadi. Okay, so template cikgu dah siap. Cikgu boleh tutup lah. Cek dulu dia dah save ke tidak. Okay, last edited was seconds ago. Maksudnya dia dah save. So kita boleh tutup kita punya template. Okay, so kita punya Google Form pun kita boleh tutup. Okay, sekarang fokus kita kepada kita punya spreadsheet. Okay, macam mana kita nak jadikan maklumat-maklumat yang masuk ke dalam benda ini nanti untuk ditukar terus menjadi bentuk ini. Menjadi bentuk template yang sudah kita siapkan tadi. Macam mana kita nak jadikan dia seperti inilah. Okay, bila kita isi, habis kita submit, automatic terus terisi dengan benda yang kita dah isi dalam Google Form. Okay, ini proses yang agak tricky sikit. Okay, sebelum itu saya sarankan untuk membuat proses AutoCAD ini, kita gunakan dalam mode incognito lah. Kalau kita guna Chrome ke apa ke, kita gunakan browser dalam mode incognito. Kenapa? Kerana kalau kita guna dalam mode biasa, kalau email kita tu ada banyak yang kita sign in sekaligus pada kita punya browser, dia akan ada masalah nanti. Untuk memudahkan, cikgu terus buka browser kepada incognito window, incognito browser. Cikgu buka Google Drive dari situ dan cikgu akses semuanya dari incognito browser lah. Kalau tak faham apa incognito ni, mungkin boleh tanya saya kemudian lah. Cuma saya nak teruskan dulu. Okey, lepas dah siap semua proses itu tadi, cikgu klik pada button add-on. Ada add-ons di sini, cikgu klik. Kemudian macam saya dah ada AutoCAD di sini. Tapi anda katalah cikgu tak ada lagi AutoCAD, cikgu pergi kepada Get Add-ons. Klik pada Get Add-ons. Okey. Cikgu klik pada Get Add-ons. Okey. Okey. Lepas keluar macam ni, cikgu search lah AutoCAD. Nama dia AutoCAD, ni ejaan dia. Okey, lepas tu cikgu search. Okey. Bila cikgu search, dia akan keluar. Bila cikgu klik pada AutoCAD yang warna kuning ni. Kemudian cikgu install lah. Macam saya dah install. Jadi itu sebab dia tulis sini uninstall. Kalau macam cikgu tak ada tu, dia klik install di sini, cikgu klik install dan tunggu proses dia sampai habis install.
Okay, lepas dia habis install, cikgu close. Cikgu buka balik add-ons. Cikgu akan nampak ada AutoCAD dah di sini. Cikgu akan nampak dah ada AutoCAD dekat cikgu punya add-ons. Okay, lepas tu kalau dah ada, cikgu klik dan cikgu launch. Okay, sebelum kita teruskan kepada kita punya proses AutoCAD ni, saya ada tertinggal satu langkah tadi, iaitu kita pergi balik ke kita punya Google Drive folder. Kita tengok template kita ni, kita klik template kita ni, kita double klik, kita buka. Okay, selepas itu kita akan dapat paparan template kita tadilah. Okay, kita cek balik template yang dah kita buat. Okay, dah jadi macam ni. Okay, so kita kena tukarkan template kita ni kepada file Google Docs. Okay, caranya senang saja. Cikgu pergi ke bahagian kita pergi kepada bahagian files di sini. Cikgu klik pada files di sini. Okay, kemudian cikgu klik kepada save as Google Docs. Okay, bila cikgu klik, dia akan buka satu lagi. Kita nak tukarkan format dia kepada satu format Google Docs lah. Yang template ni yang kita akan masukkan dalam kita punya spreadsheet nanti. Okay, so kita tunggu dia loading habis dulu. Okay, bila dia dah ada macam ni, kita rujuk balik kita punya file Google Drive tadi. Okay, bila kita rujuk file Google Drive tadi, dia ada satu lagi template demo ni jadi macam ni. Dia yang tak ada DOCX di belakang dia. Okay, ni kita punya template yang dah siap. Okay, lepas tu kita boleh tutup balik dua ni. Kita tutup. Dan kita pergi balik kepada langkah untuk kita proses AutoCAD. Okay, kita pergi kepada add-ons tadi. Kita pergi AutoCAD yang kita dah install. Kita klik launch. Okay. So, bila kita klik launch, dia akan keluar paparan seperti yang ada di sini. Okay. So, dia bergantung kepada kita punya capaian internet lah. Kalau capaian internet kita okey, dia akan cepat sikit. Okay, so dia akan keluar macam ni. Kita klik saja pada bahagian new job. Okay, bila kita klik new job, kita contohlah macam saya tadi, saya buat RPH ni secara mingguan. So, saya namakanlah program ni ERPH minggu 20. Okay, saya letakkan demo lah untuk menunjukkan benda ni demo lah. Okay, sekati cikgu lah nak buat macam mana. Okay, kemudian kita klik next. Okay, kemudian choose template. So, kita cari template yang kita dah buat tadi daripada drive kita. So, klik from drive. Okay, klik from drive. Kita cari template yang sudah kita buat tadi. Ni dia, template demo. Ni ada kan, template demo yang kita dah buat tadi. So, kita klik dan kita select. Okay, kita dah select. Okay. Kita dah select kita punya template, dah keluar sini, template demo. Kita klik next. Okay, bila kita klik next, dia dah terus, kita tengoklah. Dekat kita punya data dan kita punya template tadi. Okay, ni template minggu week. Dalam template kita minggu week yang kita dah tag dua ni, yang akan masuk dalam tu adalah data minggu. Kita cek satu-satu, pastikan dalam template tu dia akan masuk data yang betul. Contohnya ni nama guru, dia akan masuk nama guru. Tarikh, dia akan masuk tarikh. Kelas, dia akan masuk kelas. Mata pelajaran, dia akan masuk mata pelajaran. Okay, masa akan masuk masa. Tajuk topik, ni kosong. Ni tak ada. So kita kena carilah. Okay, dalam template kita, objektif pembelajaran. Dalam kita punya data spreadsheet tu, yang akan masuk dalam tu adalah objektif pembelajaran. Okay, kita klik. Okay, dah masuk. Lepas tu kriteria kejayaan akan masuk dari kolom kriteria kejayaan. Okay, kita cek satu-satu lah. Pastikan dalam template dan dia punya kolom daripada Google Spreadsheet itu adalah sama. Kalau ada yang tertinggal ke, kita cek. Okay, satu persatu. Okay, dah semua. Okay, bila kita dah cek semua dah betul, dah cun, kita klik kepada next. Okay, lepas kita klik next, okay. Yang ni kita kena
setkan apakah nama fail yang akan wujud. Sebagai contoh, apakah nama fail yang akan wujud itu nanti. Okey, sebagai contoh kita nak fail itu macam paling mudah lah, kita nak fail itu bermula dengan nama guru. Okey, nama guru kita buat tag juga macam tadi. Tag. Kita ambil yang atas ni. Kita copy, kita masuk kat sini. Okey, so bila dia jana ERPH tu nanti, nama file tu, nama guru di depan. Okey, lepas tu mungkin kita nak letak tarikh. Okey. Satu tag ni, maklumat ni dia kena ada pasangan tu. Okey, kita buat lagi satu pasangan. Okey, kita masukkan tarikh. Copy, paste. Okey. So dia bergantung, cikgu nak buat panjang-panjang nama tarikh dia pun tak ada masalah. Macam saya sebagai contoh ni, mungkin cikgu nak tambah mata pelajaran lah. Okey, kita tambah satu lagi. Nama guru, tarikh, mata pelajaran. Okey, so saya tambah lagi mata pelajaran lah. Tiga maklumat penting lah supaya nanti cikgu yang cari APH dia tak susah lah. Okey, so inilah bentuk nama yang akan file yang akan jadi nanti kalau file tu dah generate ERPH. Okey, so dah siap di sini. So type, kita letak Google Docs lah. Google Docs. Jadi file yang akan wujud tu nanti Google Docs. Kita pilih Google Docs sebab dia senang supaya kita boleh edit lepas kita dapat APH tu. Mungkin ada benda-benda yang kita nak ubah. Dia ada PDF jugalah. Kalau kita jadikan file tu PDF, mungkin kita tak boleh nak ubah lepas tu, susah jugalah. Okey, so tak apa, kita pilih saja Google Docs. Kemudian output as, kita pilih saja multiple output mode. Pilih multiple output mode. Okey, dah set, kita pergi next. Okey, lepas next, okey, kita pergi pilih. Bila APH tu siap nanti, dia masuk dekat folder yang mana? Okey, kita choose folder. Okey, saya nak APH tu masuk dalam folder yang ini tadi. Kita kan ada folder ni. Ataupun mungkin kita tak nak dia masuk banyak-banyak dalam ni. Mungkin kita boleh, contoh kita wujudkan satu folder baru di sini. Okey, folder ERPH siap. Cikgu boleh namakan lah. Okey, saya namakan ERPH minggu 20 lah. Okey, sebagai contoh. Okey, create. So nanti bila dia generate APH itu nanti, APH itu akan masuk ke dalam folder ini. Okey, so kita pergi balik kepada kita punya AutoCAD setting. Okey, so kita pergi kepada ERPH. Kita cari nama folder kita ERPH minggu 20. Okey, kita search lah. ERPH minggu 20. Okey, kita cari. Okey, ada. Ni dia punya folder ERPH minggu 20. Okey, kita klik dan kita select. Okey, so dia ada dua sini kan. Jadi kita yang satu ni kita buang lah. Kita delete. Remove the folder, yes. So destination folders APH itu nanti akan masuk ke ERPH minggu 20. Kita dah ada folder di sini. So kemudian kita klik next. Okey, ini perkara 6, add dynamic folder. Kita abaikan. Kita terus klik next. Okey, set merge condition. Yang ni pun kita klik next juga. Kita pass lah. Kita klik next. Okey. So kita ada dua option. Sama ada kita nak share documents ataupun kita tak nak share documents. Okay, andai kata kita nak memudahkan guru-guru, kita nak share documents tu maksudnya bila cikgu isi Google Form tu nanti, lepas cikgu habis klik submit tu, secara automatik APH tu akan di-email kepada email cikgu tadi. Jadi email APH tu akan masuk ke dalam email cikgu tu lah. Cikgu tu boleh buka, cikgu tu boleh download dan boleh print. Okay, caranya kita klik share. Okay, share document. Okay, so kita letak as editable document. Okay, editable document lah supaya cikgu tu boleh edit dokumen tu. Okay, kemudian
Allow collaborators to reshare, klik saja yes. Send from generic no reply address. Kita klik, ni tak payah ubah lah, ni yes, ni no. Saya pun tak faham fungsi sangat, kita tak payah ubah. Okey, lepas tu kita nak hantar email ni kepada siapa? Okey, kita hantar to ni, kita buat tag juga dua tu. Okey, kita ambil yang bahagian email address ni. Maksudnya, apa email yang cikgu key ini, RPH tu dia akan masuk ke dalam email yang ada pada sini. Okey, kita copy email address ni. Kita masuk sini, kita buat tag dia. Okey, so subjek dia kita letaklah ERPH minggu 20. Lepas tu message tu dalam email tu kita boleh letaklah berikut ialah ERPH anda, sila cetak dan masukkan ke dalam file RPH. Sebagai contoh. Maksudnya nanti bila email tu datang nanti, dia akan attach ERPH cikgu tu, dia akan dapat message yang macam ni lah. Okay, bergantung kepada cikgu macam mana cikgu nak set message-nya. Okay, dah setting ni, kita share dokumen yes. Kita setkan email berdasarkan yang ni, kita letak tag. Jangan lupa letak tag ni ya. Tag 2 tu yang sangat penting. Okay, kemudian dah siap ni tadi, kita next. Okay. Kita pilih run on form trigger. Run on form trigger, kita klik yes. Okay, lepas tu dia keluar macam ni, kita confirm yes. Okay. Kemudian, run on time trigger, kita biarkan sahaja no. Kita biarkan sahaja no. Okay, lepas tu, ni the last process, kita klik save. Kita klik save. Okay, kita dah klik save. Okay, kita punya AutoCAD project ni dah siap, so kita close. So sekarang ni, dia akan menunggu kita punya pengisian. Dia akan tunggu kita punya cikgu-cikgu untuk isi lah. Okay, saya bagi contoh, kita demo isi satu. Okay, so sebagai contoh di sini, okay, sekejap. Saya ambil link, kita ambil link Google Form dulu. Okay, kita buka Google Form. Okay, kita sharekan link dia. Kita ambil link dia. Okay, andaikan saya seorang guru ni tadilah yang nak isi ERPH ni. Okay, kita ambil link dia. Okay, kita copy. Okay, so bayangkan saya nak isi ERPH ni lah. Okay, saya nak isi. Okay, saya nak isi ERPH ni. Okay, so kita buat secara live kita try isi Okay, email ni yang penting. Email ni nanti di mana RPH tu akan dihantar kepada cikgu tu. Okay, so saya gunakan email saya. Okay, minggu 20. Okay, saya cari nama saya lah. Okay, tarikh 21-24 Jun. Okay, contoh. Okay, saya ajar kelas tahun 4 bijak. Okay, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris. Okay, masa 10 pagi sampai 11 pagi. Okay, tajuk, for example, unit 5, eating right. Ni cikgu isi Okay, objektif. Okay. Pupils can label healthy food. Okay, sebagai contoh, pupils can answer the worksheet. Okay, kemudian cikgu pilihlah offline, menggunakan modul, lengkapkan textbook.
Okey. Ni lembaran kerja, aktiviti pembelajaran. Okey, so aktiviti pembelajaran ni kita punya langkah pengajaran lah. For example, teacher shares the worksheet and explain about today's lesson in the WhatsApp group. Okay, 2. Pupils do their work with their parents' supervision. Okay, lepas tu teacher in standby mode. Okay, tu dia punya aktiviti, learning activities lah. Kalau tutorial tu, kalau ada aktiviti tutorial tu, cikgu masuk jugalah. Pupils do their exercise. Kami ada aktiviti pembelajaran dan aktiviti tutorial ni sebab dalam PDPR ni kan dia ada slot untuk PDP dan tutorial. Itu sebab dia adalah. Okay, kalau contohnya cikgu tak ada aktiviti tutorial tak ada, cikgu boleh padam, cikgu kata, mungkin cikgu remark nil, cikgu remark lah, tak ada lah contoh. Lepas tu penglibatan murid ni cikgu boleh isi, mana tahu untuk rekod cikgu lah. Contohnya untuk sesi ni yang dah hantar kerja rumah saya tadi ada 14 daripada 28 orang sebagai contoh. And the reflection ni dia bergantung sama ada cikgu nak type reflection terus ataupun cikgu tak nak type reflection terus pun tak apa. Itu depends dengan cikgu punya setting Google Form. Macam saya akan biarkan bahagian refleksi ni kosong sebab saya nak tulis bila saya print nanti. Okay, lepas tu contoh saya submit. Okay, saya submit APH saya. Okay. So APH saya sudah siap. APH saya sudah siap. Okay, bila kita cek dalam inbox email saya, bila saya cek APH tu sudah masuk ke dalam, saya cek saya punya email lah. Okay, saya cek email saya. Okay, dalam APH itu tadi sudah dihantar ke dalam inbox email saya. Lepas habis saya isi. Itulah pentingnya kita untuk mengisi email yang betul. Sebab kalau email tak betul, tengok di sini. Saya dah dapat APH saya masuk dalam email saya sudah. Okay, sebagai contoh, okay, kita klik, kita try klik. Okay, saya klik. Secara automatik, apa yang saya isi di Google Form tadi telah menjadi APH saya. Segala maklumat yang saya isi dalam Google Form tadi sudah terisi di dalam template yang sudah kita sediakan tadi. Jadi, tindakan saya sekarang hanya download lah benda ni. Download, saya boleh file, saya boleh download as Microsoft Word. Lepas tu, saya boleh simpan dalam simpanan saya dan saya boleh edit kalau ada benda-benda yang saya nak tukar. Tengok segala yang saya isi di dalam Google Form tadi sudah masuk di dalam APH ini. Refleksi ini nanti saya boleh tulis kemudian. Jadi itulah apa yang penting, email tu kita kena tulis betul-betul email. Okay. Kalau email tu tidak masuk pun, satu APH tadi dihantar kepada saya, pada kita punya folder tadi, okay, kita rujuk balik folder kita punya Google Form tadi, dalam folder ERPH minggu 10 ni, okay, APH saya dah masuk. Kita dah tentukan tadi kan, cara dia nama kat APH tu, menggunakan nama mula-mula, lepas tu tarikh, lepas tu subjek bahasa Inggeris. Boleh tengok. Nama, tarikh, subjek bahasa Inggeris. Jadi semua APH tu akan ada di sini. Andai katalah cikgu tersilap letak email tadi, APH itu tetap akan ada juga di dalam ni.
Mungkin admin yang uruskan ni boleh share folder APH ni untuk cikgu-cikgu buat, untuk cikgu ambil APH tu secara manual. Dalam kita punya ni pun dah masuk, ada satu. So itulah kaedahnya untuk kita nak membuat Google Form menjadi e-APH seperti yang ini tadi. Dia terus hantar kepada email. Itu kalau kita share tadi. Kalau kita pilih mode not share tadi, dia akan ada dalam folder ini sahajalah. Okay. So saya rasa itu sahaja tutorial untuk benda ni. Diharap boleh fahamlah sedikit sebanyaklah tentang bagaimana cara nak transform Google Form ni kepada e-APH yang sudah siap. Jadi dia menggunakan AutoCRAD, dia menggunakan add-on AutoCRAD yang terdapat pada Google Spreadsheet ni. Okey, sebenarnya benda ni selain daripada buat e-APH ni, kita boleh gunakan dia untuk generate banyak benda secara automatik. Contohnya kita menganjurkan sesuatu pertandingan ke, menganjurkan sesuatu apa ke, kita nak terus bila cikgu tu isi Google Form, dia terus generate sebagai sijil ke dan sebagainya. Ataupun kita nak buat lembaran kerja ataupun worksheet kepada anak-anak murid. Contohnya anak murid tu jawab soalan melalui Google Form. Lepas dia jawab melalui Google Form tu, kita boleh set terus, bila dia submit tu dia akan menjadi satu worksheet yang sudah lengkap. Jadi dia ada banyak fungsi lain jugalah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di mana-mana. Saya harap benda ini membantu bagi yang berminat untuk buat di sekolah masing-masing. Okey, saya rasa itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, mungkin boleh bertanya kepada saya lah. InsyaAllah saya akan cuba membantu setakat yang saya mampu. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.